Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof dan ini adalah Agenda Awani. Agenda Awani malam ini kita akan menyorot mengenai isu kepenggunaan dan ini sudah tentu baik rapat dengan Pertubuhan Gabungan Pengguna Negara ini, itu FOMCA. Di mana kalau saya dapat imbas semula, kalau kita dapat kongsikan atau kita singkap semula kepada sejarah, sebenarnya gerakan kepenggunaan di negara kita ini bermula dengan penubuhan dua persatuan pengguna iaitu di Selangor dan juga di Pulau Pinang. Selangor pada 1965 dan juga Pulau Pinang pada tahun 1969. 2 tahun kemudian wujud lagi 3 buah persatuan di negeri Sarawak, Negeri Sembilan dan juga di Kedah, dan dalam tempoh 2 tahun berikutnya banyak lagi negeri-negeri telah menubuhkan persatuan-persatuan pengguna mereka sendiri dan akhirnya mereka ini bergabung dan persatuan-persatuan negeri ini berpakat untuk membentuk sebuah gabungan di peringkat kebangsaan yang membawa kepada Gabungan Persatuan-Persatuan Pengguna Malaysia atau singkatannya FOMCA pada 10 Jun 1973 di Balai Besar Alustah, Kedah. Dan pada hari Isnin lepas, FOMCA baru saja menyambut ulang tahunnya ke-40. Jadi hari ini kita bukan saja nak bercerita mengenai sejarah penubuhan, tapi kita nak juga menyoroti pencapaian yang telah dilakukan oleh pertubuhan NGO ini dan sejauh mana cabaran yang mendatang yang perlu dihadapi oleh persatuan kepenggunaan seperti FOMCA khususnya. Jadi saya bersama dengan naib presidennya iaitu Siti Rahayu Zakaria. Terima kasih kerana sudi bersama kami dalam Agenda Awani pada malam ini. Tahniah juga kepada FOMCA atas ulang tahun yang ke-40 pada usia ke-40. Jadi saya kira banyak pencapaian telah dicapai oleh FOMCA, khususnya kalau kita bercerita mengenai kesedaran kepenggunaan dan sebagainya. Mungkin sebelum kita bercerita mengenai cabaran dan sebagainya, mungkin kita dapat berundur ke belakang sedikit. Apakah makna pencapaian terbesar yang dapat digambarkan ataupun dapat dibuktikan oleh FOMCA dalam isu kepenggunaan di negara kita ini? Bagaimana? Mungkin Puan Ayu boleh jelaskan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zul, kerana berjumpa FOMCA pada kali ini. Okey, sebenarnya FOMCA ni kita ditubuhkan sejak tahun 10 Jun tahun 73 lagi. Kalau kita selusuri mengapa FOMCA ini ditubuhkan, kalau kita tengok kan, FOMCA ini adalah merujuk kepada UN Guideline for Consumer Protection kita. So jadinya berlakunya sejarah FOMCA itu, sejarah pendidikan pengguna sendiri adalah daripada UN Nation, maksudnya United Nations lah. So kalau kita tengok kat situ, yang basic information ialah 8 hak pengguna yang patut pengguna tahu. So jadinya berdasarkan 8 hak pengguna inilah yang FOMCA bergerak dan bermula pada tahun 73 ini adalah FOMCA bersetuju di mana ke-8 hak ini adalah boleh diguna pakai sejak pada tahun FOMCA ditubuhkan sehinggalah pada hari ini. So jadinya ia masih relevan. 8 hak pengguna seperti macam hak mendapatkan bulan asas, kan? Hak mendapat ganti rugi. So maksudnya yang inilah maklumat yang basic sepatutnya pengguna Malaysia tahu mahupun peringkat antarabangsa. Dan orang akan mengukur keberkesanan sebuah persatuan itu ataupun keberkesanan perjuangan sebuah persatuan itu menerusi sejauh manakah kesedaran di kalangan rakyat Malaysia dan sebagainya. Dan itu adalah soalan-soalan klise yang sering ditanyakan kepada FOMCA juga. Dan seringkali kalau yang bertanya itu juga mungkin mencari definisi bagaimana kita mengukur kesedaran kepenggunaan di negara kita ini. Kerana akhirnya nanti satu perkara ialah kesedaran itu satu perkara dan juga matlamat ataupun tanda aras akhirnya di mana dalam isu kepenggunaan negara kita? Sebenarnya Zul, kesedaran ni memakan masa yang agak lama. Kalau kita sendiri, kita nak didik anak kita hingga menjadi orang yang berjaya, itu juga memakan masa. Begitu juga kita sebagai pengguna di Malaysia, pergerakan pengguna di Malaysia. Macam kalau mengikut kajian profil pengguna yang dilaksanakan oleh KPDNKK, kesedaran kepenggunaan ialah merujuk kepada 80% kesedaran kepenggunaan di Malaysia. Tapi kalau kita lihat semula aduan melalui Pusat Khidmat Aduan Pengguna Nasional kita, aduan pengguna semakin hari semakin meningkat. Kalau dibandingkan pada tahun 2006, aduan pengguna adalah sebanyak 80% saja. Kalau pada tahun lepas saja, aduan kita meningkat sebanyak 42,000. 42,000. Okey. 42,000. So jadi ini peningkatan sebanyak 170%. Ini adalah pencapaian yang agak membanggakan di mana FOMCA telah mengadakan pelbagai aktiviti pergerakan pengguna melalui kita punya persatuan dan ahli gabungan kita lah. Dengan meningkatnya angka aduan dan sebagainya, mungkin saya skeptikal, saya tanya macam, orang Malaysia ni suka komplain sahaja ke ataupun mereka sebenarnya komplain berdasarkan informasi ataupun komplain mengadu dengan
dibekalkan informasi yang cukup dan juga mereka tahu untuk pergi ke saluran yang sebenarnya. Bagaimana situasi itu kalau kita kat Malaysia? Okey, sebenarnya dengan adanya tribunal tuntang pengguna juga membantu pengguna di mana untuk nak membuat aduan. Begitu juga adanya tribunal tuntutan perumahan dan Financial Malaysian Bureau, Biro Pengantaran Kewangan dan sebagainya. Ini antara membantu pengguna untuk membuat aduan. Di samping FOMCA adalah merupakan orang tengah antara pengguna dengan pihak yang kerajaan atau pihak yang diadulah. So jadinya sebenarnya peranan FOMCA ini adalah di mana kadang-kadang information tu tidak boleh disampaikan secara terus oleh pihak kerajaan. So jadinya kesedaran tu perlu pergerakan pengguna ni, FOMCA perlu mendidik pengguna secara berhemah. Kadang-kadang maklumat pengguna tu kita kena ajar pengguna tu secara step by step. Kita tak boleh explain secara mendatar. Bagi je semua, lambatkan semuanya. Tak boleh. So kita kena macam macam contohnya sebenarnya Hari Pengguna Malaysia kan, kita ada pertandingan kepenggunaan. Kita didik pengguna tu, anak-anak kita sejak daripada tadika. So jadi kita dah dedahkan at least dia tahulah mewarna, tahu itu hak pengguna. So dia tahu basic je. Ini makanan yang tidak sihat untuk dimakan. Sebagai kanak-kanak kecil menonton TV lebih daripada 15 jam dan sebagainya, itu antara aktiviti-aktiviti ataupun mungkin yang dia boleh, parents kita sama-sama duduk dengan anak kita menilai semula adakah aktiviti anak kita ni sihat ke atau tidak. So jadinya ini pergerakan pengguna sebenarnya FOMCA kita tidak protes ataupun boikot produk dan sebagainya, aktiviti yang kita rasa macam mencabar apa yang kerajaan buat. Tetapi kita sebenarnya mendidik pengguna. Di sisi sebenarnya you punya perlindungan pengguna yang you perlu tahu, basic needs yang you perlu tahu. Dan apabila kita cerita pasal boykot dan sebagainya, perkara itu lebih mendapat tempat di kalangan pengguna hari ini. Dan kalau kita melihat, saya nak berehat dulu, tapi selepas ini mungkin kita boleh cerita cabaran yang perlu digalas oleh FOMCA juga, kerana hari ini informasi itu di hujung jari dan informasi itu cukup banyak sekali. Mungkin kalau cerita mengenai harga barang naik, kita pun tak tahu yang mana satu betul, mana satu berita yang sahih dan sebagainya. Itu satu perkara yang perlu diambil kira oleh FOMCA juga. Dan bagaimana isu-isu perkara-perkara lain, food security, keselamatan makanan, cerita mengenai perkara yang lebih sustainable, produk yang lebih sustainable, dan bagaimana FOMCA sendiri menjadi kuasa pendesak yang boleh hadapan dalam pelbagai isu. Kerana kalau dilihat kepada 8 asas keperluan ataupun keperluan pengguna itu, ini merangkumi daripada hak bersuara sehinggalah hak untuk mendapat keselamatan dan juga pelbagai lagi yang boleh dimasukkan di situ. Dan semua daripada kita adalah pengguna, semua rakyat Malaysia adalah pengguna, dan bagaimana itu perlu digalas oleh FOMCA selepas ini. Cabarannya itu perbincangan kami dalam agenda awal ini selepas ini. Okey, kita bersama lagi dalam agenda awal ni, dan kalau kita dapat atau saya dapat kongsikan 8 hak sebagai pengguna ataupun itu merangkumi iaitu hak untuk dapat keperluan asas, hak keselamatan, hak untuk mendapat pilihan, mendapat maklumat, hak untuk bersuara, hak untuk mendapat ganti rugi, hak untuk mendapat pendidikan pengguna dan hak mendapat alam sekitar yang sihat dan juga selamat. Itu antara 8 daripada yang telah digariskan oleh Pertuan Bangsa-Bangsa Bersatu. Dan tadi kalau kita berhenti lihat, saya berbincang dengan Puan Ayu bagaimana hari ini mungkin mentafsirkan kepenggunaan yang baik di Malaysia itu bagaimana. Kerana mungkin ada separuh persepsi bahawa sebagai pengguna, kalau kita adalah pengguna yang bagus, sudah pasti kita adalah pengguna yang paling banyak buat komplain, ataupun kita adalah pengguna yang paling ke hadapan, atau kita yang pengguna yang mungkin paling kuat mendesak dan sebagainya. Adakah itu yang mahu dicapai oleh FOMCA dalam kita bercerita mengenai isu kepenggunaan di Malaysia? Kerana mereka yang rebel, mereka yang begitu vokal dan sebagainya, itu yang paling mendapat tempat pada hari ini. Akan tetapi akhirnya yang idealnya itu bagaimana? Bagaimanakah kita mahu mewujudkan pengguna yang sebenar-benarnya yang kita mahukan di Malaysia? Apakah modelnya ataupun apakah karakternya bagaimana mengikut persepsi daripada FOMCA sendiri? Sebenarnya Zul, senang je jawapan saya. The best protection is self-protection. Maksudnya perlindungan terbaik adalah perlindungan untuk diri sendiri. Itu adalah moto FOMCA sejak FOMCA ditubuhkan. So jadinya di sini, information yang kita dapat
ataupun kita sendiri sebagai ibu, bapa ataupun sebagai pemimpin dan sebagainya, protection maksudnya information yang kita dapat itu adalah protection untuk diri sendiri sebenarnya. Sekiranya mereka ada jawatan dan sebagainya, itu dah melangkaui di luar itulah. So maksudnya kat sini perlindungan pengguna itu sebenarnya adalah untuk diri sendiri. Kalau kita lihat dekat sini, kita cuba balancekan antara maklumat antara pengguna di bandar, akses maklumat pengguna di bandar dengan pengguna yang di luar bandar. Kalau kita tengok situ, jurangnya sangat berbeza. Macam Fomka sendiri, bila di bandar ni, kita pendekatan kita lebih kepada gadget-gadget yang canggih ni. Contoh macam Fomka, kita ada Fomka apps dan sebagainya sebab telefon pintar. So senang pengguna di bandar ini akses. Bila kita pergi ke kawasan luar bandar juga, kita pergi ke program-program yang kita kenali sebagai outreach program, di mana maklumat ni kita ajar pengguna satu persatu. Macam mana buat bajet, macam mana you nak plan, macam mana uruskan kewangan dengan betul, dengan urus. So dia mendapat ilmu kita tu memang sangat menghargai maklumat kita tu. Dan bagaimana dalam bercerita maklumat yang cukup banyak pada hari ini, Fomka perlu hadir dalam satu entiti ataupun perlu hadir sebagai kuasa ataupun suara yang dapat mengimbangi dan dapat memberikan satu kelegaan kepada masyarakat. Kerana dengan akses maklumat di hujung jari, sudah pasti kita terdedah dengan maklumat yang pelbagai. Dan pengguna hari ini memerlukan satu badan ataupun satu kuasa yang dapat mengimbangi antara mungkin penyelesaian yang terbaik masalah yang dihadapi sekarang dan juga penyelesaian yang lebih sustainable dan juga lebih memberikan manfaat dan juga faedah lebih besar kepada mereka sebagai pengguna tanpa dibayangi oleh ideologi politik dan sebagainya. Bagaimana Fomka dapat hadir di situ? Okey, sebenarnya pada baru-baru ini sebelum PRU ke-13, Fomka ada mengeluarkan manifesto di mana ini merangkumi semua hak pengguna. So yang basic hak pengguna. Di mana kat sini kalau kita lihat, kalau pengguna boleh akses kita punya manifesto melalui website kita, pengguna boleh tengok dekat sini kita tidak menjurus kepada mana-mana parti politik. Yang itu yang peranan kita sebenarnya. Dan kalau kita lihat dekat sini, Fomka kita sentiasa mengalu-alukan juga cadangan daripada pengguna di luar sana untuk apakah yang mereka nak lagi daripada kita, ataupun dalam masa yang sama juga kita daripada aduan pengguna juga kita cuba membuat advokasi kepada kementerian yang berkaitan. Sebab kita lihat isu yang berkaitan tu kalau agak kritikal isu, dan kita akan sediakan memorandum kepada kementerian berkaitan. So itu adalah peranan kita, dan peranan media juga memberi impak yang besar kepada Fomka sebenarnya untuk memberi kesedaran kepada pengguna di luar sana. Dan ini bukanlah isu di Malaysia saja, tapi untuk menjembatani antara isu pengguna sebagai sebuah NGO dan juga untuk berhadapan dengan masyarakat dan juga dengan kerajaan itu adalah satu perkara yang cukup mencabar sekali. Bagaimana kita dapat memahami bahawa ini bukan masalah Malaysia je, masalah seluruhnya bagaimana seluruh dunia ini adalah masalahnya. Bagaimana ia berkaitan dengan penguatkuasaan, dengan polisi dan sebagainya yang perlu lebih besar lagi kerangkanya itu. Okey, kalau kita tengok penguatkuasaan, Fomka sendiri telah melobi beberapa akta untuk mengubah semula akta-akta yang sedia ada, melobi pihak kerajaan untuk mengubah semula sepertinya Akta Perlindungan Pengguna tahun 1999. Kita lihat sini akta-akta ni masih pada tahun 1999 tidak relevan diguna pakai, masih mungkin boleh diperbaiki penambahbaikan. Dan ini antara kejayaan Fomka dalam menguatkuasakan undang-undang di Malaysia. Begitu juga tentang isu pengharaman BPA yang digunakan oleh botol bayi, yang telah dikuatkuasakan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri yang pada 1 Mac tahun 2012. Itu antara kejayaan-kejayaan kita juga. Begitu juga dengan pelabelan monetary bagi alat permainan kanak-kanak. So benda ini Zul, dia memakan masa. Bukan tahun ni kita push to government, hujung tahun diluluskan oleh Parlimen. So jadinya ini macam saya kata tadi, kita perlukan step by step, mengambil masa yang agak lama untuk kita nak mengubah semula akta. Okey, selepas ni saya nak berhenti rehat buat kali terakhir, tapi selepas ni kita nak bercerita bagaimana isu-isu baru yang perlu dilihat oleh Fomka. Contohnya, kalau dilihat hari ini kalau saya bagi contoh,
mereka berniaga di online dan juga pengguna di online, membeli di online pun cukup banyak sekali. Tapi daripada segi penguatkuasaan undang-undang, daripada segi pengubalan akta dan sebagainya, mungkin ramai tidak mendapat informasi ataupun tertanya, adakah saya dilindungi di bawah akta-akta tertentu? Adakah saya kalau beli barang, saya gambarnya cantik tapi dapat kat saya lain dan semua, mungkin akan ada kita perlu ke saluran mana yang saya perlu pergi dan sebagainya. Itu salah satu contoh. Tapi banyak lagi isu-isu lain yang mungkin dapat Formka kongsikan dan juga mungkin dapat pengguna merasakan bahawa kita ada hak sebenarnya dalam aspek itu. Itu kita bincangkan selepas ini. Kita berhenti seketika dahulu. Okey, bertemu lagi kita dalam agenda awal ni. Kita masih bercerita, kita bersama dengan orang kuat Formka di sini. Kita bercerita mengenai isu kepenggunaan, perlindungan kepenggunaan dan juga bagaimana tadi sebelum berhenti saya bertanya, hari ini pembelian ataupun shopping online sangat menyeronokkan dan itu adalah antara perkara yang menjadi fenomena ataupun menjadi perkara yang dilakukan oleh hampir kebanyakan daripada kita hari ini. Itu sedikit sebanyak mengubah juga cara kita membeli dan juga menjadi pengguna pada hari ini. Akan tetapi, mungkin ramai juga kalau bercerita mengenai perlindungan pengguna, apabila kita masuk kepada aspek pembelian online sebagai satu contoh, mungkin kita tidak dibekalkan, kita tidak tahu kalau kita tertipu ataupun kita mungkin nak membeli dengan lebih berhati-hati sebagainya, tiada garis panduan atau tiada akta yang dapat melindungi pengguna pada hari ini. Adakah itu antara cabaran yang sedang dilihat oleh Formka pada hari ini dan bagaimana kita melepasi ataupun fasa ini untuk melihat kepada perlunya satu pengumpulan akta ataupun melihat kepada satu diskusi yang lebih menyeluruh daripada pengguna sehinggalah kepada peringkat pihak berkuasa? Tidak dinafikan sebab kita tengok kat sini pengguna hari ini dia senang untuk buat pembelian, so tak perlu pergi ke shopping kompleks dan sebagainya untuk nak shopping. So di hujung jari saja dia boleh buat pembelian. Tapi masalah ini di mana pengguna kena maklum di mana bila mereka membuat pembelian melalui online, mereka kena pastikan sama ada blogger tersebut adalah benar-benar jujur dalam melakukan proses transaksi pembelian tersebut. Sebab kita lihat kat situ kebanyakan ada juga kes yang kita dapat aduan daripada Pusat Imak Aduan Pengguna Nasional Malaysia, di mana pengguna telah membuat pembelian secara online, dia telah depositkan beberapa amount ke dalam akaun blogger tersebut. So jadinya barangan itu tidak sampai kepada pengguna. Jadinya tiada akta yang melindungi pengguna di sini. Kita tengok ini adalah memang satu cabaran dan kita cuba melihat apakah lagi pelbagai aduan yang mungkin kita tengok boleh kita bawa untuk diperdebatkan atau diwujudkan satu akta dan sebagainya untuk melindungi pengguna dalam hal ini. Bagaimana hari ini kita bercerita dengan informasi dan sebagainya, engagement di Formka kepada masyarakat itu perlu semudah-mudahnya, kerana kalau dulu website itu paling mudah, tapi sekarang kita nak sesuatu yang lebih mobile, sesuatu yang boleh bergerak dan sebagainya, dan ada aplikasi Formka pada hari ini untuk memudahkan aduan masyarakat dan sebagainya. Akan tetapi bagaimana responnya dan bagaimanakah sasarannya, kerana teknik dan juga kempen dan sebagainya perlu sampai kepada golongan muda Gen Y pada hari ini dengan mesej komunikasi yang paling mudah dan juga paling efektif kepada mereka. Kerana mereka dalam masa sama, kesedaran itu dapat diukur dengan cara mereka berinteraksi, cara mereka untuk memberikan respon dan sebagainya. Bagaimana Formka melihat kepada generasi Y ini untuk sama-sama dapat meningkatkan kesedaran dalam isu-isu kepenggunaan khususnya? Kita lihat macam contohnya kita telah mewujudkan Formka apps di mana pengguna di luar sana boleh mendapatkan maklumat semasa
Maksudnya maklumat semasa kita akan upload melalui apps ini dan Fomka pengguna di luar sana boleh akses maklumat apa saja yang mereka nak di hujung jari. So di samping itu kempen-kempen kita pun yang kita telah laksanakan, kita keepin update. Maksudnya kita kan sentiasa update yang terkini. Begitu juga dengan penerbitan kita lah. Kita tengok kat sini tujuan kita menubuhkan Fomka apps ni adalah untuk target generasi Y ni. So kita tengok bukan generasi Y sahaja. Orang-orang yang maksudnya pengguna yang mempunyai telefon pintar. Tak ada masalah, semua boleh akses. Semua boleh akses. So jadinya ini adalah hasrat kita di mana selain kewujudan laman sesawang Fomka dan sebagainya, pengguna di luar sana boleh akses di mana saja mereka berada, even di luar negara dan sebagainya. Cabaran-cabaran baru yang mungkin menjadi fokus Fomka selepas 40 tahun, apa antaranya kalau dapat dikongsikan kepada pengguna pada hari ini? Selepas 40 tahun. Okey, kalau kita tengok sini, cabaran kita adalah isu yang semakin update. So maksudnya kalau kita lihat kat sini, dalam tempoh 10 tahun, isu pengguna itu semakin kompleks. Kalau kita cuba mewujudkan akta yang kita cuba mengubah semula akta yang pengguna, tapi kita tengok akta perlindungan pengguna yang 10 tahun ini dah ada isu yang baru pula yang 10 tahun yang akan datang. Bagaimana untuk prepare untuk menjadikan diri untuk 10 tahun akan datang kan? Saya. Bila ini yang antara cabaran kita. Kita nampak memang macam yang isu yang Zul ketengahkan tadi pasal isu pembelian online tadi kan. So maksudnya kita dah gubal semula akta perlindungan yang dipinda pada tahun 2010. Tapi kita tengok isu ni dan tempoh 3 tahun sudah ada isu yang baru. Macam tu juga isu perbankan dan sebagainya. So cabaran kita semakin lama semakin kita kena kompleks isu. Dan dalam masa yang sama juga tadi Puan Ayu ada mengatakan bahawa walaupun kita dibekalkan dengan informasi yang banyak, kalau di bandar contohnya akses kepada maklumat itu tak ada masalah, tapi kesedaran pengguna untuk terlibat sama dan juga mempenegakkan hak mereka tidak ramai lagi. Walaupun dengan jumlah aduan yang banyak, tapi masih lagi ada pengguna yang merasakan bahawa tak apalah, ini takkanlah aduan kita didengar dan sebagainya. Bagaimana untuk pergi kepada kelompok-kelompok ini yang mungkin masih lagi ramai di kalangan masyarakat kita? Salah satu cara yang kita beri pendekatan kita kepada kelompok-kelompok ini, Fomka melalui penerbitan kita lah. Penerbitan kita memang mudah sangat akses. Sebab kita sentiasa mengingatkan pengguna luar sana. Setiap bulan kita ada keluaran khas. Majalah Ringgit bersama dengan Bank Negara. So isu perbankan, isu insurans sangat current isu sekarang. So maksudnya begitu juga dengan generasi pengguna. Kita engage dengan gerakan pengguna dan kelab pengguna sekolah. So jadi pengguna luar sana memang tak ada masalah dari segi macam untuk nak bertanyakan pendapat dan sebagainya. Even kadang-kadang pengguna di luar sana, dia kata, isu tu macam kecil je, kita tak payah buat aduan. Tapi dia tak tahu yang sebenarnya aduan tu akan masuk dalam kita punya jumlah aduan ataupun pertanyaan di mana dia menyumbang kepada pergerakan ataupun advokasi kita nanti. Kepengguna kita. Okey, jadi selepas ni, inilah masanya kita juga untuk pergi semula ke laman web Fomka ataupun sebarang saluran yang mereka sediakan ataupun dapat melihat atau akses kepada maklumat-maklumat ataupun jadual berkala yang diterbitkan oleh Fomka juga sendiri untuk mengetahui hak kita sebagai pengguna adakah dilindungi ataupun sebenarnya sejauh mana kita benar-benar serius dengan hak kita sebagai pengguna. Terima kasih Puan Ayu kerana bersama kami dalam agenda awani pada malam ini. Terima kasih juga kepada anda. Jika anda mempunyai sebarang pandangan ataupun cadangan, teruskan bersama kami di astraawani.com ataupun di Facebook atau Twitter Astro Awani ataupun menonton semula program ini di di YouTube Enjoy Awani. Sekian saja agenda Awani. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi malam esok. Terima kasih banyak. Thank you very much.